Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun, yang bermaksud, adakah kamu ingat, wahai anak Adam, yang mana kamu telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak akan menyembah dan menurut jalan-jalan syaitan dalam kehidupan kamu, kerana ianya adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sembahlah aku, yakni Allah. Inilah dia jalan yang lurus. Tidakkah kamu memahami dan mengetahui telah berapa ramai di kalangan manusia yang telah disesatkan oleh syaitan? Tidakkah kamu memikirkannya? Surah Yasin ayat 60 hingga ayat 62. Yang dikasihi lagi dihormati pengurusi majlis merangkap, pengurusi surau dan juga pegawai khas Tuan Guru, itulah Cikgu Harun, yang juga tak jauh, dekat juga anak beranak dengan saya. Dan tak dilupakan kepada para jawatan, ahli jawatan kuasa surau, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya, kita masih dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Waktu kita tidur malam tadi, ibarat separuh mati kita. Tak sedar apa yang berlaku dalam persekitaran kita. Kemudian, awal pagi tadi, Allah kejutkan kita dengan kembalinya roh sepenuhnya. Dapat kita melihat dunia, dapat kita bangun daripada tempat tidur, dapat nikmat sihat dan juga mengecapi nikmat-nikmat pemberian Allah yang bersifat sementara ini, sehingga kita dapat rasa kebesaran dan keagungan Allah yang tidak terhingga, yang tiada tandingannya, yang sepatutnya kita menterjemahkan syukur kita dengan mengucap rasa puji dan syukur kepadanya dan melaksanakan ketaatan sepenuhnya terhadap suruhan dan perintah Allah kepada kita semua. Dan saat ini pula Allah pilih kita untuk sama-sama dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping bersama orang-orang yang dalam majlis ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang masyhur. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ingat muluk dah ayat tadi. Sebabnya menjadi kelaziman budaya dan tradisi masyarakat kita Melayu ni, hari Jumaat, malam Jumaat baca Yasin. Dak timbul malam Jumaat dak baca Yasin. Tu pelikkan sikit ni orang kita ni. Tak. Jangan nanti malam Jumaat baru nak baca Yasin. Tapi tak apalah. Walau bagaimanapun tidak-tidaknya baca juga Yasin. Tu penting. Tapi jangan letak pegangan khusus malam Jumaatnya baca Yasin.
malam lain kena baca juga. Tidak ada pengkhususan. Maka apa yang penting di sini ialah kita nak tadabbur ayat tadi. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut melalui ayat surah Yasin tadi, ayat 60. Allah menyebut, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah kamu ingat, wahai anak Adam? Siapakah anak Adam? Kita semua. Yang mana Allah ingatkan kita balik. Allah remind balik. Allah peringatkan bahawa suatu ketika dahulu di alam roh sana, kita sudah buat perjanjian dengan Allah. Iaitulah kita nak jadi hamba Allah. Kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bahawa kita ni adalah hamba kepada Allah. Itu hakikatnya. Namun Allah ingatkan kita kembali. Daripada ayat surah Yasin tadi, wahai anak Adam, tidakkah kamu satu ketika dahulu pernah buat perjanjian? Alla ta'budu syaitan, yang kamu takkan sembah syaitan. Yang kamu ini takkan menjadi pengikut syaitan. Yang kamu ni takkan tertipu dengan tipu daya syaitan. Itu maksud dia. Kenapa? Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kita walaupun sudah dimaklumkan Allah, sudah diberitahu Allah akan syaitan itu musuh kita yang nyata. Tapi apa yang kita dapat faham ayat pada selepas pada itu, Allah sebut walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dalam pada kenal syaitan pun, dalam pada tahu apa itu syaitan pun, tapi ramai juga yang kena scammer di syaitan. Bahasa mudah scammer dah. Mana tertipu dengan syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Allah beri gambaran ramanya anak Adam ni, dia jadi mangsa tipu daya syaitan. Maka bila kita menyedari itulah perkhabaran Allah dan peringatan Allah kepada kita, sepatutnya kita ini menjadi hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang mencapai prestasi yang cemerlang. Sebab apa? Sebab kita dapat panduan yang lengkap. Kalau orang yang tak ada pengalaman lain, ataupun orang yang tak dapat pendedahan maklumat lain, maka bolehlah kata, oh kita tak tahu sekarang. Baru tahu. Tak maknanya. Tapi hakikatnya kita Bani Adam ni, umat Nabi SAW, kita sudah dapat maklumat yang lengkap. Mari ikut mana? Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Dalam masa yang sama, tradisi kita orang Melayu ni baca sokmo Yasin. Sepatutnya tak ada isu lah. Sebab tiap-tiap malam Jumaat baca sokmo. Melainkan kita baca Yasin tadi sekadar tradisi untuk ambil berkat bacaan sahaja. Itu beza. Kalau ambil bacaan Yasin tadi dibaca dengan mentadabbur, menghayati, memahami maksud dia, baru jeliga. Baru memenuhi konsep dia. Maka bila Allah dah beritahu rupanya ramainya anak Adam jadi mangsa syaitan. Ramainya anak Adam ditipu daya oleh syaitan. Bila sebut tipu daya ni, ialah perkara yang melibatkan apa? Kita pun tak perasan. Itu maksud dia. Cuba kita lihat apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Nabi Adam AS, bapa manusia. Tok nyang kita lah. Apa yang berlaku pada Nabi Adam? Nabi Adam, Allah Ta'ala jadikan ujian ke atas baginda Adam AS. Apabila Allah Ta'ala kata, wahai Adam, duduklah kamu, tinggallah kamu di syurga ini bersama isterimu Hawa. Dan kecapilah nikmat-nikmat yang aku sediakan kepada kamu. Apa saja yang kamu
nampak yang kamu suka, yang kamu nak, silakan. Ada satu je pengecualian yang kamu tak boleh. Ada satu je peraturan yang menyebabkan kamu ni tak boleh. Apa dia? Wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, mu jangan hampiri pokok ini. Kalau kamu hampiri, kamu kecak nikmat pada pohon ini, nescaya jadilah kamu orang-orang yang zalim. Maka apakah pokok itu? Tak menjadi satu perkara penting nak tahu nama pokok tu. Sebab perbahasan ulama macam-macam. Kata pokok tu nama apa? Sumbulah, pokok nakhlah, pokok khuldi, macam-macam. Tak. Tapi yang penting kita nak tahu kenapa Allah larang. Di situ membawa kepada suatu ikatan dan penanda ukur. Di situ adalah syariat yang ada pada waktu itu. Hukum yang mesti dipatuhi oleh Nabi Adam pada waktu itu, supaya jangan dekat dengan pokok tu, jangan ambil hasil pada pokok tu. Itu je syariat untuk Nabi Adam permulaan. Setelah Nabi Adam diajar oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pada ayat 34 ataupun ayat 30, 31 gitu, tak ingat saya. Allah dah ajar Nabi Adam ni segala ilmu berkenaan dengan perkara yang sepatutnya dimiliki oleh Nabi Adam sebagai manusia yang Allah angkat darjat sebagai khalifah Allah. Kan Allah isytihar kepada malaikat pada ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah isytihar kewujudan Nabi Adam AS ini diciptakan Allah, lalu Allah isytihar depan para malaikat, penghuni langit pada waktu itu. Supaya apa? Beri penghormatan kepada Adam. Nabi Adam ni. Sebab istimewanya Allah cipta makhluk baru ni, junior lah makhluk baru ni. Orang baru, bermasuk masyarakat. Masyarakat ahli penghuni langit. Maka Allah suruh para penghuni yang lama, senior, beri penghormatan. Beri penghormatan tu atas arahan Allah. Maka makhluk yang taat ikut. Sebab itu bila Allah sebut usjudu li Adam fasajadu. Bila para malaikat diarahkan Allah untuk beri penghormatan kepada Adam AS, lalu mereka fasajadu, beri hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia mari buah sagong dia. Tahu buah sagong tak? Buah takabur dia. Dia main sombong dia. Sebab apa? Dia rasa dia dah lebih lama hidup senior. Lebih banyak ibadahnya. Lebih mulia kejadiannya berbanding Adam. Diciptakan daripada tanah, dia daripada api. Ini didetailkan dalam hadis Nabi SAW. Mari perasaan gitu dalam diri iblis, lalu dia engkar arahan Allah. Mulalah ujian kepada Nabi Adam, berlakunya penentangan makhluk terhadap Nabi Adam yang manusia pertama diciptakan. Maka iblis ni perbahasan panjang, kluster mana. Sebut kluster, faham tak musim Covid ni? Sama ada kluster jin ataupun kluster malaikat. Kenapa? Sebab ada ayat yang menceritakannya. Dalam surah Al-Baqarah menyatakan iblis ni kluster daripada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat kita baca tadi. Maka ulama tafsir meletakkan iblis itu dalam kategori para malaikat. Dalam surah Al-Kahfi menyatakan iblis ni kluster jin. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinnah. Itu dalam surah Al-Kahfi. Mengatakan bahawa iblis tu daripada kumpulan jin. Maka itu berlaku perbahasan ulama tafsir. Kita jangan bahas panjang sebab kita ada matlamat lain. Bila mana iblis mula penentangan. Iblis, syaitan, jin, makhluk yang sama. Itu hakikat dia. Maka Nabi Adam dan juga anak cucu cici Adam. Nak khabar kaitannya apa?
jangan kita jadi mangsa tipu daya syaitan. Sebab sejarah Allah sebut dah dalam Quran, Nabi Adam ada pengalaman tertipu daya ataupun terpedaya dengan godaan iblis tadi. Bagaimana? Dalam riwayat tafsir ada menceritakan bila Nabi Adam dah dilarang oleh Allah jangan hampiri pokok itu, jangan ambil buah pada pokok itu, tiba-tiba iblis dia masuk jarum. Pedaya dia apa dia? Hei Adam, kamu tahu ke apa sebab Allah larang ambil hasil pada pohon ni? Nabi Adam memang tak tahu. Cuma Nabi Adam tahu dilarang, tak boleh. Maka iblis pun scammer selalu. Dia guna tipu daya selalu. Dia guna cara mana? Dia kata, kalau mu ambil buah pada pohon ni, kamu kekal dalam syurga. Nampak tak dia punya tipu daya tu? Indah. Sebab Nabi Adam suka duduk dalam syurga. Jatuh kita pun memang sedap duduk dalam syurga. Sebab menarik dan indah syurga ni. Dan bila Nabi Adam hanya tahu Allah larang dan tak tahu sebab kenapa dilarang, di situlah peluang syaitan, iblis tadi, dia masuk jarum. Terpedaya Nabi Adam. Tak teringat dah pasal larangan tu. Dia mari mikir pasal nak kekal dalam syurga. Tanpa disengajakan Nabi Adam terpedaya dan termakan buah itu. Sebab tu ayat berikut menyebut fa'azallahumasyaitanu anha fa'akhraja minha. Syaitan telah berjaya menggelincirkan mereka berdua. Maka kembali balik kepada kehidupan kita. Yang mana Allah sudah sebut tipu daya iblis dan syaitan itu sudah berlaku dalam sejarah awal manusia, Nabi Adam AS. Dan kita, anak cucu cicit Nabi Adam, sepatutnya dalam berwaspada. Supaya tak berulang tipu daya itu. Tapi apakan daya, tipah tertipu juga. Kena tipu juga. Terpedaya juga. Macam-macam pedaya yang terpalik pada kita. Tak. Macam-macam kena hanyutnya kita ini. Sehingga kita dah ingat, kita lupa, alpa kepada matlamat dan tanggungjawab kita sebagai anak Adam yang bergelar hamba kepada Allah. Sebab itu, untung kita umat akhir zaman ni, Allah bagi kita ni tapak-tapak yang banyak untuk apa? Dia panggil charger lah, charger. Kalau ni sebuah telefon ni charger. Charger ni banyak point dia. Nak ngecah kita ni. Supaya kita ni sentiasa segar bateri kita. Tak. Sebab dengan unsur penciptaan kita ni, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kalau sebuah kilang, dia hasilkan satu produk, lalu diisytihar. Produk kami ni high quality. Kualiti yang terbaik, yang tinggi. Maka nak buktikan kualiti yang terbaik itu ialah dia kena uji. Bila tahan uji, terbukti. Orang kata apa? Confirm. Lulus. Orang pun restu ataupun reda dan setuju. Kata confirm barang berkualiti. Samalah kita manusia. Allah isytiharkan dalam Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita ni sebaik-baik kejadian. Dalam nak buktikan kita sebaik-baik kejadian, Allah uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan. Untuk melihat, menilai dan menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Maka, bila Allah nak tengok siapa kalangan makhluk hambanya yang terbaik, kena uji. Maka, alat malak uji itu termasuk asyaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan keraguan dalam hati manusia. Maka bisikan tadi macam-macam bentuk. Minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin, syaitan yang tak dikenali. Wan nas, manusia, syaitan yang dikenali.
Allah bagi terang tu. Saya bukan reka-reka. Tak. Jinnah, syaitan yang tak nampak. Kok bisik nanti, tak apalah, sekali ni je, tak apalah. Kita pun buat. Lepas tu banjerak di syaitan. Terlanjur kita buat benda, dosa dan kesilapan. Wanas, daripada kalangan manusia yang bawa agenda syaitan, dia heret. Tak apa, jom lah, kita ramai-ramai buat. Tak apa, you okey lagi, tak masalah. Orang berderohong, panggil, hayya ala salah, hayya ala falah. Relax, selamba je. Buat tak tahu, buat sepeli je. Relax lu, waktu awal lagi, bahagian syaitan bisik. Lepas tu dia pun bina rangkaian dia, sama-sama manusia. Relax awal lagi, sekejap lagi sama-sama kita pergi. Berok bahan lara, sembang, berasak dulu, minum kopi dulu, kena pula hidangan makanan banyak, tepi-tepi, gerai-gerai ada, asyik. Tak. Tiba-tiba, terlepas berjemaah solat maghrib. Masih dalam waktu. Takut tiba-tiba, Allahu Akbar, masuk isyak. Dah maghrib tadi, cerah masa depan. Tak. Nampak tak? Talbisul iblis. Tipu daya iblis. Sekejap sangat. Sebab tu Allah sebut, walaqad adalla minkum jibilan katsira. Berapa ramai kalangan manusia ni disesatkan syaitan. Tapi mereka tak sedar. Maka sebab itulah bila manusia ni, anak Adam, dia sudah lupa janjinya kepada Allah, maka dengan tidak rasa bersalah, mereka melakukan gerak kerja, perbuatan mereka melanggar sempadan dan batas Allah tanpa rasa berdosa dan bersalah. Sedangkan poin caja tu Allah bagi banyak. Kalau kita rujuk pada bulan, 3 bulan serangkai ni, Rejab, Syakban, Ramadan ni, semuanya tu jenis caja power belaka tu. Tak. Pengecah yang kuat belaka tu. Terutama bulan Rejab, kita baru diceritakan mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana Nabi melalui satu pengalaman yang mahal, yang di luar kebiasaan ataupun di luar logik akal manusia. Kemudian Nabi mengkisahkan, meriwayatkan, menceritakan kepada kita dengan pengalaman baginda. Nabi didedahkan alam nyata, alam gaib, alam dunia, alam akhirat, alam syurga, alam neraka. Sebagai panduan dan tatapan kita, umat Muhammad ini, supaya kita ambil perjalanan. Kalau takdir Allah pukul rata, locong ambil kita pun ikut sama pengalaman macam Nabi, lalui proses Isra' Mi'raj. Ramai jadi juruh belaka atas dunia ini. Tak. Sebab apa? Insaf. Tengok alam neraka. Takut. Kan dia ceritakan riwayat hadis macam mana? Berenang dalam lautan, nanah darah. Tak. Kepala pecah, bercantung semula. Baik semula, pecah pula sebab ada semayang bang. Tak. Yang mendedahkan aurat, disangkutnya rambutnya, kemudian disentak dengan kuat. Macam-macam riwayat hadis yang menceritakannya. Semuanya itu membawa kepada apa? Kesedaran dan keinsafan dan merasakan kebesaran Allah. Di samping Allah menceritakan, mendedahkan perihal orang-orang yang taat, yang istiqamah dan ketaatan, mereka tak disia-siakan Allah. Yang diceritakan Allah ganjaran-ganjaran yang banyak dalam Al-Quran. Lalu mereka menyahut, mengambil peluang keemasan itu. Tanpa dinafikan, ada mereka yang membiarkan peluang keemasan itu berlalu begitu sahaja. Sehingga mereka terjebak dengan talbisul iblis dalam kehidupan mereka. Dan daripada rentetan itu, penghujung Isra' Mi'raj, apa yang berlaku? Kewajipan solat. Apa tujuan kita kaitkan, kita sebut perkara ini? Kita sekarang di zaman norma baru. Diserang oleh virus pandemik COVID-19 ataupun virus corona. Dah mari mutasi macam-macam. Akhir tu pandemik COVID-19 dah. Dulu corona dah maknanya. Maka musim ni kena ambil vaksin COVID-19. Untuk apa? Precaution and prevention. Tak.
pencegahan dan perlindungan kita daripada dijangkiti. Itu dia punya fungsi vaksin. Begitulah peristiwa Isra' Mi'raj, Allah bagi kefarduan solat kepada kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat vaksin kepada kita. Dia kena faham. Kenapa? Allah sebut dalam Quran. Mana Ustaz, sepanjang saya khatam Quran tak jumpa ayat nama vaksin. Memang tak jumpa. Jangan buat betul sodet gitu. Tak boleh lah. Tak. Yang dimaksudkan vaksin itu apa dia? Allah sebut wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang. Dengan sembahyang itu dapat mencegah. Vaksin lah tu. Mencegah apa? Mencegah kita individu Bani Adam ini daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maknanya asasnya kekuatan kita umat akhir zaman ni solat. Tapi hak ni lah ramai orang abaikan. Hak ni lah ramai orang ambil sikap acuh tak acuh, wak dak sungguh mana. Padahal Nabi khabar terang-terang amalan yang mula-mula akan dinilai, dikira solat. Sedekah bergunung emas sekalipun, solat tak lepas, sakut habis hak lain. Nampak? Tapi kita ambil mudah solat ni, wak tak tahu je. Kalau suka main dan haji, tengah tok bila azam. Dia sedap main haji, Pak Haji. Tak, kalau haji mabrur tak apa, haji Marlboro masalahnya. Tak. Akhir sekali apa? Tidak memberi kebaikan pun kepada dia. Tak. Maka bila Allah fardukan solat sebagai vaksin, untuk apa? Ni, dia bagi imunisasi. Tak, kalau bahasa perubatan ni, imunisasi. Supaya kita ni ada kekuatan antibody. Kebal. Kebal. Nasib baik kau ni orang kesihatan juga ni. Kita kebal, imun. Tak, imun terhalang daripada apa? Jangkitan. Maka solat ni itulah hakikat dia. Allah khabar terang-terang. Bila kita solat ni solat yang sempurna. Dia kena faham. Ada solat yang melepaskan batuk di tangga, buat syarat saja. Kita bahas pula bab tu nanti. Maka bila solat betul-betul ni, dia akan bersifat apa? Vaksin. Dia pencegahan. Mari bisikan syaitan mari, memang dia nak masuk. Dia dah kebar dah. Imun. Syaitan nak masuk jarum, tak pergi. Sebab shield, ada perisai. Perisai itu kukuh. Dinamakan takwa tadi. Saya suka jadikan analogi. Solat ni ibarat RNR. Rehat dan rawat. Bila sebut rehat dan rawat, kita nampak lebuh raya selalu. Betul tak? Highway. Maka, kalau kita bermusafir, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor, nak pergi Melaka, memang confirm lalu ke highway. Tak? Maka perjalanannya mengambil masa. Maka bila mengambil masa, driver ni penat nak rehat. Dalam ilmu HSC, keselamatan dan kesihatan ni, maksimum pemanduan 2 jam saja. Lebih pada tu, ngarut, beronah, risiko. Sebab apa? Badan letih, fatigue. Dia panggil fatigue. Maka mari microsleep, ngantuk. Kelak sekejap, tu yang accident tu. Ataupun tubuh dia tegang, rasa tak larat, stres. Maka kena berhenti seketika dekat rehat dan rawat. Maka bila sampai situ, betul orang. Minum kopi secawan. Segar. Kalau masuk waktu solat dulu. Dah. Canggih ni, RNR ada kursi urut elektronik. Masuk 2-3 ya, ngurut. Tekan butang Vietnam, urutan Vietnam. Tekan butang Thailand, urutan Thailand. Oh, macam-macam passion lah ni. Segar semula. Akhir sekali, boleh teruskan pemanduan dengan segar dan selamat. Maka kaitan solat tadi, saya nak kaitkan bahawa dunia yang kita hidup ni lebuh raya. Destinasi kita akhirat. Allah jadikan
hidup di dunia sebagai lebuh raya kita, kita perlu tempat rehat dan rawat. Solatlah rehat dan rawat tu. 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu yang kita umat Islam ni sepatutnya berada pada kedudukan yang sihat. Sihat apa? Sihat roh. Bukan sihat fizikal tu, obesiti ke apa ke, lebih makan lah tu. Tak. Bila sihat roh kita, maknanya apa? Kita bila solat, kita rehatkan diri kita daripada apa? Kesibukan dunia. Bila melakukan azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah kamu sembahyang, marilah menuju kejayaan. Mana ada ibadat-ibadat dalam agama-agama yang lain, melainkan agama Islam sahaja, motivasinya begitu hebat. Laungan Bilal itu menyedarkan kita. Marilah sembahyang menuju kejayaan. Tapi bila tak faham ni, buat sepeli, relax, macam lembu kenyang. Rugilah kita. Tak. Sepatutnya bila mari sembahyang menuju kejayaan. Bila kita kejar dunia, tak kira garik hari orang tahu nak kata kau. Tak ke mana juga kita. Maknanya, apa salah kita beri ruang? Sebab yang panggil kita ni wakil Allah. Cuba tengok, dunia mana raja, CEO, bos besar nak jumpa kerek-kerek orang bawah? Ada? Kalau boleh nak jumpa sebulan sekali, mujur lah tu. Tak? Kalau tuan-tuan dunia korporat, sama begitulah juga. Tak? CEO, presiden nak jumpa kerek-kerek orang bawah dia. Dia pun punya kerja lain nak buat. Tak? Allah Ta'ala 5 kali panggil kita jumpa dia. Sombong kita pula dengan Allah Ta'ala. Allah. Nampak tak? Tu kata kita ni lupa janji kita dengan Allah. Kita ni jauh sangat-sangat. Sebab apa? Terpedaya dengan talbisul iblis. Sentiasa menghiasi kita dengan keindahan-keindahan dunia yang bersifat tipu daya. Padahal kejar, suku sembah, tak cukup rehat, tak cukup tidur. Dok kaya-kaya juga. No. Itu yang banyak berlaku. No. Sebab apa? Kita lupa satu aspek, keberkatan. Berkat tak ada. Sebab tu kita kena disiplin diri kita dengan solat. Sebab dia rehat dan rawat. Kita rehatkan diri kita dengan kesibukan dunia. Waktu tu, kita pagi takdi, hadapi kehidupan nak jember zuhur tu, macam-macam pesen perangai manusia kita jumpa. Macam-macam ujian. Nak mari marah, membara kita, bahagian pongoh pekan kita ni, saya kira. Kelepar nak marah. Denyuk ni, kalau nyakit darah tinggi, naik darah tu. Tak mananya. Nak marahnya. Tapi bila solat ni, kita merehatkan diri kita. Berlaku terapi. Ambil wudu, kemudian kita melakukan kalimah Allahu Akbar. Itulah yang dilalui oleh Nabi SAW ketika tekanan yang kuat nak tegakkan Islam. Pok-pok musyrikin Mekah macam-macam buat ke atas Nabi. Siapa lepar batu ke Nabi. Siapa Nabi ibarat macam gelak gambar. Nak kenapa pergi lepas ni? Bila lepas peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi terus berkobar-kobar semangat. Sebab apa? Dapat terapi yang hebat. Solat tu memberi satu kerehatan ke Nabi. Kemudian merawat jiwa Nabi. Sebab bila tersolat ni, apa bacaan yang wajibnya? Al-Fatihah. Kalau kita tengok balik, meneliti kandungan suratul Fatihah tu apa dia? Merangkumi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ibarat kata, cukup kebal lah dapat vitamin ni. Tauhid rububiyahnya power. Uluhiyahnya power, asma' wa sifatnya power. Maksudnya apa? Memahami dan menepati konsep dan falsafahnya, maka confirm orang tu akidahnya nyacang memang power. Dok gogeh nyacang. Dok tiang tu paling dalam, dok ganjok ataupun dok gegor. Maka itulah bila Nabi
Kita bandingkan tadi, umpama solat itu umpama terapi, rehat dan rawat. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Memang sepatutnya itulah kedudukan kita khairul ummah. Kedudukan kita ummatan wasata yang dinyatakan Allah dalam Quran. Kan berkaitan turunnya ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata itu apabila peristiwa peralihan kiblat berlaku pada bulan Syaban. Mungkin kadang-kadang kita tak ambil berat akan peristiwa ini. Ketika Nabi telah berhijrah ke Madinah, dalam tempoh 17 bulan, Nabi kerap kali mendongak ke langit, mengharapkan sesuatu jawapan dan juga panduan daripada Allah. Supaya apa? Allah menurunkan suatu wahyu supaya kiblat orang Islam ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falnuwalliha saya lupa ayat. Ayat yang menghala supaya dia beralih daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kesnya apa? Pok-pok Yahudi ahli kitab mari jumpa Nabi. Huyai bin Akhtab. Bahagian dia buat buana dia kata, "Hei Muhammad, kiblatmu kiblat kami sama je. Baitul Maqdis belaka. Apa salah mu iktiraf agama aku iktiraf agamamu?" Liberal lah ni. Sesat liberal. Dia nak samaratakan agama. Agama bawaan dia dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sama. Tak boleh. Dalam Taurat dan Injil menyuruh mereka beriman kepada syariat Nabi SAW. Mana mungkin mereka nak bawa agama mereka? Bila itu yang berlaku pada Nabi, Nabi pun kerap kali duduk mikir, macam mana nak selesai masalah ni? Kerap dongok ke langit. Lalu Allah turun ayat 144 surah Al-Baqarah tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kerap aku nampakmu ni, tengok ke langit wahai Muhammad, maka hadaplah kamu ke Masjidil Haram, di mana tempat yang kamu sukai itu. Maka waktu itulah Nabi sedang solat, ada riwayat mengatakan solat zuhur, ada riwayat mengatakan solat asar, ada riwayat mengatakan solat isyak. Berlakulah sejarah Islam, 2 rakaat pertama ngadap Masjid Al-Aqsa, 2 rakaat berbaki ngadap Masjidil Haram. Berlaku di Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Itu kisahnya. Namun yang menjadi poin pentingnya ialah bila turunnya ayat tersebut, Nabi dan para sahabat sami'na wa ata'na. Tengah rokok, ada yang mengatakan sedang rokok, Nabi pusing. 360 darjah. Jadi isu pok-pok ahli kitab dan orang munafik. Dia buat mari perang saraf. Kalau politik perang saraf lalu. Dia kata apa benda Muhammad ni keluk-kelek. Sekejap Masjidil Aqsa, sekejap Masjidil Haram. Sekejap dengan puak ni, sekejap dengan puak ni. Guana ni. Nampak? Inilah dia uslub Quran. Iktibar daripada Quran kita nak belajar. Benda-benda macam ni lah. Maka bila berlaku begitu, jadi ujian berat kepada orang-orang beriman. Orang yang atas pagar, jenis atas pagar cari-cari makan ni, dia pun tengok, tak kena ni. Confirm dia ikut Muhammad ni, dia ada pakar ni. Dia main buah tak yakin. Lalu mereka pun keluar ataupun tidak ikut Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Hak yang lawan terang-terang cacang, ya atas kehendak lah. Kata dah. Gitu ibarat dia. Tak. Orang yang kuat iman, istiqamah. Gajah rimau orang kata apa pun, tak kisah. Sebab apa? Ni, kuat dalam. Takwa ni dah hebat. Sebab apa? Kebal dah. Solat kan? Shield, perisai tu kuat dah. Mari gajah rimau tak kisah dah. Rentetan itulah mereka ini mendapat pujian Allah. Dengan gerak kerja yang mereka lakukan, ketaatan-ketaatan yang mereka laksanakan itu, Allah sebut apa dia? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan yang menunjukkan, mempamerkan ciri-ciri keadilan, keseimbangan, mematuhi perintah Allah dan Rasul, maka diiktiraf, disaksikan oleh mata-mata yang melihatnya, menjadikan tauladan dan contoh kepada yang lain. Sebab apa?
nilai modal insan, kepribadian anak Adam, cucu cici Adam yang ingat pada janji mereka kepada Allah. Allah lah yang disembah. Allah lah sebagai matlamat hidup dan yang lain tu habuk yang halus. Ini sepatutnya yang ada pada jiwa kita orang Islam, umat akhir zaman. Bila terhakisnya nilai ini yang menjadikan kita orang Islam berpecah belah. Kita orang Islam ada mari buah sagang. Sombong tak apa benda. Dia hanya nampak kepentingan peribadi, agenda peribadi. Dia tak ada nak tengok kepentingan agama dan umat. Sebab itu generasi awal umat Islam mendapat pujian Allah. Walaupun mereka sedikit tapi berbisa. Hebat. Sebabnya mereka berada pada kedudukan keyakinan yang utuh, yang kuat kepada Allah. Sehingga Allah beri kemenangan dan kekuatan kepada mereka. Kita akhir zaman ramai saja dak erat cetong. Tak mampu menggerungkan musuh Allah. Hubungan dengan Allah tak jaga. Solat celang-celung. Tak ikut disiplin waktunya. Macam mana Allah nak bagi kekuatan kepada kita? Akhlak kita, jati diri kita jauh. Semua jenis apa dia? Fikir bab-bab keduniaan, dunia. Akhir sekali jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah saya sentuh ayat tadi sebagai ingatan semula kepada kita supaya kita membina satu rangkaian kekuatan umat Islam semula. Kita bina suatu gerak kerja yang bersepadu dengan melunaskan apa yang kita ikrarkan dalam sembahyang kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tidak sekali-kali menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa bizalika umirtu, dan demikianlah apa yang diperintahkan ke atasku. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerah diri kepada Allah semata-mata, iaitulah Islam. Kita ni bergelar Muslim, kita beragama Islam. Maksud Islam tu apa dia? Kita serah diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tapi jangan pula kita bersifat retorik. Ngaku Islam tapi tak serah sepenuhnya diri kita kepada Allah. Letak dunia sebagai lebih besar daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka sebab itulah saya menyentuh perkara ini sebagai satu muhasabah kita dan juga sebagai satu timbulnya motivasi dan kesedaran kita, terutama kita nak masuk bulan Ramadan yang menjadi suatu bulan istimewa. Kita ni Allah hidangkan pelbagai ia panggil juadah, bukan juadah makanan, juadah pahala. Amal-amal soleh yang menjadikan kita ni ibarat kata jualan besar-besaran. Kalau Maiden Mall ke, Giant Mall ke, offer diskaun 50%. Berpusu-pusu orang pergi. Jeng jalan. Ramadan, Allah bagi jualan besar-besaran, diskaun 100%. Apa dia? Jualan keampunan. Lebih besar pada 50% pakaian-pakaian yang berjenama. Tak maknanya. Sebab itulah kemuncak kehidupan kita. Kita nak keampunan Allah. Bila dapat keampunan Allah, syurga Allah dalam tangan kita. Itu hakikatnya. Maka sebab itulah Ramadan Allah jadikan sebagai satu peluang keemasan kita dan kita berazam betul-betul, ya Allah, biarlah aku kali ini, Ramadan kali ini yang terbaik untuk aku, ya Allah. Nak jadi yang terbaik ini, kita kena rendahkan diri kita, buang sifat ego kita, kita beristighfar banyak-banyak dan kita solat sunat taubat nasuha banyak-banyak kalau boleh. Supaya apa? Bersih jiwa kita ni masuk Ramadan, maka masuk dia punya apa? Cah tu tinggi. Sehingga sampai kepada apa yang dijanjikan Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, solatnya, puasanya, sedekahnya, apa sahaja yang bersifat amal soleh, amal ketaatan, maka Nabi kata apa? Akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itulah mega sale. Jualan besar-besaran yang patut kita ambil peluang itu. Mudah-mudahan
Bila kita mendapat keampunan Allah, jiwa kita bersih. Bila jiwa kita bersih, kita semua bermotivasi tinggi untuk menyahut seruan-seruan kepada gerak kerja mendaulatkan agama Allah, gerak kerja untuk memenangkan agama Allah, dan gerak kerja yang melibatkan kesatuan dan perpaduan umat Islam itu sendiri, insya-Allah. Amal kita sekadar ringkas daripada saya. Mohon maaf terlebih masa. Moga mari atas jemputan. Kalau kuliah mingguan tak apa, kita syak berhenti. Bila jemputan ni kena beri ekstra lah sikit. Kalau tak lepas hawa orang Terengganu kata. Maka mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian tadi dapat kita manfaat bersama. Dan seperti mana yang Cikgu Harun sebut tadi, saya ada satu gerak kerja untuk kutipan dana kebajikan bagi urusan keagamaan dan juga kebajikan para belia, para pemuda ada yang terkesan dengan COVID-19 dan sebagainya, dan kita usaha untuk merapatkan hubungan dengan orang muda yang menjadi kebiasaan orang muda ni dia hanyut sikit dengan kehidupan dunia. Maka kita nak ikat mereka supaya kembali kepada gerak kerja dan peranan orang muda yang untuk membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sekadarnya dari saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.